Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Syahrul binti Saad dari SMK Datuk Syekh Ahmad. Hari ini akan sama-sama berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan iaitu pembentangan teknik jana dalam pengajaran bahasa Melayu. Baik, kita teruskan. Untuk bahagian pengenalan, isu utama yang membuatkan terhasilnya teknik jana iaitu kajian berkaitan dengan tindak balas murid yang saya peroleh agak lambat untuk menyatakan isi atau idea semasa dalam sesi PDPC khususnya dalam pengajaran penulisan. Kemudian saya telah merancang dan melaksanakan kajian tindakan ini dengan membuat inovasi dalam kaedah PDPC yang diberi nama teknik jana. Jadi, fokus kajian ialah melibatkan aspek kognitif, afektif, psikomotor pelajar iaitu merangkumi kesemua 4 kemahiran iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Baik, berdasarkan analisis jawapan murid sebagaimana yang telah saya maklumkan sebentar tadi bahawa saya dapati dalam tempoh 10 minit yang diperuntukkan semasa saya mengajukan soalan berkaitan setiap dimensi iaitu individu, ibu bapa, masyarakat dan kerajaan, saya dapati paling tinggi, paling maksimum hanya 56% sahaja yang berjaya menyatakan idea dalam masa tersebut. Namun hanya dimensi ibu bapa sahaja yang berjaya dikuasai, itu pun tidak sampai 60%. Yang selebihnya ada juga sehingga 6% sahaja. Jadi perkara ini membuatkan saya rasa bimbang dan terpanggil untuk melaksanakan kajian tindakan ini. Jadi dengan terhasilnya teknik jana ini, objektifnya adalah supaya murid dapat menulis idea yang betul dalam penulisan bahagian A dan juga bahagian B. Seterusnya, saya juga mengharapkan murid dapat menyatakan isi atau idea bagi soalan kebat dengan betul. Dan yang ketiga, saya mengharapkan murid dapat menyatakan isi atau idea dengan cepat. Dan ini akan menjimatkan masa untuk menulis karangan. Dan akhir sekali, objektifnya adalah supaya murid dapat mengingat dengan mudah dan menghiburkan sebagai teknik pembelajaran yang menyeronokkan. Baik, sasaran untuk kajian ini ialah murid tingkatan 4 dan juga 5. Kebetulan saya mengajarkan bahasa Melayu di tingkatan 4 dan juga 5. Jadi dengan tujuan untuk meningkatkan markah murid, sasarannya ialah kertas 1. Kemudian dengan terhasilnya kombinasi kedua-duanya, maka sasaran utama adalah dapat menyumbang pencapaian grade iaitu grade A tolak, A ataupun yang diidam-idamkan A tambah dalam subjek bahasa Melayu SPM. Baik, terdapat 5 kaedah yang saya gunakan untuk teknik jana ini. Yang pertama, kenal pasti. Yang kedua, bina. Yang ketiga, rujuk. Yang keempat, ingat. Dan yang kelima, aplikasi. Baik, untuk langkah yang pertama, bahagian kenal pasti, saya akan meminta murid kenal pasti terlebih dahulu dimensi individu, ibu bapa, keluarga, masyarakat, sekolah. Kebetulan pada masa sekarang kita untuk bahasa Melayu KSSM merangkumi domain.
Jadi kita boleh ubah suai dan sesuaikan dengan kehendak tersebut. Seterusnya, langkah yang kedua ialah bina. Bina bermaksud membuat rumusan peranan bagi semua dimensi seperti yang tertera pada slide tadi. Rumusan itu saya hasilkan dalam bentuk peta minda. Dan yang ketiga, rujuk. Saya memikirkan di manakah anak-anak ataupun para pelajar saya boleh rujuk. Untuk itu, saya perkenalkan teknik ataupun formula untuk siapa, yang kedua ialah kata kerja dan yang ketiga ialah keterangan rujuk tugasan. Akan membantu mereka untuk menyatakan idea yang dihafal atau yang diingat tadi, yang dijana menerusi rumusan peranan tadi. Seterusnya, langkah yang keempat ialah menghasilkan TikTok supaya para pelajar akan mudah ingat. Kita lihat bahawa rumusan peranan dalam bentuk peta minda itu terlalu banyak untuk diingati. Jadi, saya juga dalam perbualan secara rawak bersama-sama dengan anak-anak murid saya dan mereka menyatakan bahawa teknik mengingat yang paling berkesan sekarang menerusi aplikasi TikTok kerana mudah dan tepat dan seterusnya yang paling utama sangat menghiburkan. Jadi untuk permulaan video TikTok tadi saya sendiri menjadi modelnya dan diikuti dengan bantuan daripada para pelajar yang dikasihi. Kemudian langkah yang kelima yang terakhir, tentulah saya berhasrat supaya para pelajar saya dapat mengaplikasikannya. Jadi menerusi aplikasi tersebut, penulisan dalam penulisan karangan. Jadi menerusi pembelajaran secara dalam talian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh saksikan dalam slide bahawa saya juga telah meminta para pelajar mengaplikasikan teknik tersebut dan kita membuat perbincangan menerusi paparan tersebut. Baik, selesai kaedah. Kita teruskan dengan impak. Sebelum itu, kekuatan teknik ini ialah dapat meningkatkan kecekapan menjana isi atau idea yang akan memberi impak besar terhadap pencapaian murid dalam peperiksaan di peringkat sekolah dan tentulah yang kita hasratkan pada peringkat SPM yang sebenar. Jadi, antara impaknya, calon-calon SPM lebih yakin untuk menjawab soalan karangan dan dapat mengulang kaji secara pantas. Biarpun banyak tajuk yang perlu dikuasai, namun tidak menjadi masalah. Seterusnya, murid-murid akan mudah mengingat teknik dengan cara menyatakan idea berpandukan formula 1, 2 dan 3 yang diperkenalkan tadi. Jadi dengan ini murid-murid akan terhindar juga daripada menyatakan isi atau idea yang tidak lengkap. Maksud saya selalu tertinggal ialah pihak. Baik, kita teruskan dengan impak yang berikutnya, iaitu murid-murid bekerjasama dengan guru. Ini kenangan yang paling manis untuk menghasilkan video TikTok supaya lebih mudah mengingat. Walaupun dalam masa yang sama dapat menjalin hubungan yang akrab antara guru dan murid serta rakan-rakan. Yang paling penting dapat melahirkan atau membuatkan murid-murid saya cepat mengingat, mudah mengingat idea atau isi mengikut dimensi. Dan akhir sekali, impaknya murid-murid dapat menyatakan isi atau idea dengan tepat
maka hasilnya tentulah markah akan bertambah. Maksud saya idea yang tepat ini juga akan mempengaruhi momentum atau mood mereka untuk terus mengarang dan menghurai perenggan demi perenggan kerana permulaannya sangat cantik. Semuanya dapat dilakukan dengan pantas. Baik. Impak pembuktian berdasarkan ujian pra jawapan tepat seperti yang saya maklumkan pada awal tadi, hanya satu dimensi sahaja mencapai 56%, yang lainnya di bawah 50%. Tetapi setelah diperkenalkan teknik jana, ujian pos jawapan tepat, nah ini hasilnya. Paling tinggi 93%, hampir 100% ya. Dan ini membuatkan saya merasakan teknik ini sangat berkesan untuk diaplikasikan oleh murid-murid. Dan murid-murid tumpuan mereka juga lebih meningkat dan mereka yakin untuk menjawab atau mula mengarang. Baik. Apakah cabaran yang saya lalui menerusi kajian ini? Antara cabarannya ialah murid sukar mengingat rumusan dimensi. Jadi apa saya buat? Tindakannya, saya cuba menghasilkan video TikTok. Kemudian cabaran yang kedua, saya sendiri selaku guru tidak mahir menggunakan aplikasi TikTok. Jadi apa tindakan saya? Saya meminta bantuan murid yang mahir menggunakan aplikasi TikTok. Sangat-sangat hebat. Penglibatan dan bantuan mereka benar-benar membantu bukan sahaja guru mereka sendiri, malah rakan-rakan jua. Dan ada dikongsi dalam media-media sosial yang lain. Baik, harapan saya agar menerusi kajian ini murid dapat menulis karangan dan menyatakan jawapan kebat untuk soalan pemahaman dengan lebih matang dari segi idea dan juga huraian. Selain itu, saya juga mengharapkan murid cepat menjana idea, seronok dan santai untuk menulis karangan. Baik. Sebagai rumusan, saya mengharapkan murid-murid saya akan menjadi ataupun kemenjadian mereka dalam bidang ko-akademik juga, iaitu ko-akademik bahasa Melayu, menerusi pertandingan pidato Piala Diraja, pertandingan bahas bahasa Melayu ala Parlimen, forum remaja dan sebagainya. Mereka dapat menjana idea dengan spontan, bernas dan tepat. InsyaAllah akan membantu mereka juga dapat mengharumkan nama sekolah negeri juga. Baik, seterusnya di pihak saya sendiri, saya akan terus meningkatkan pengetahuan dengan mengikuti kursus peningkatan profesionalisme demi menyahut seruan pembelajaran sepanjang hayat. Demikian sahaja untuk kali ini. Dan saya mengharapkan semoga perkongsian teknik jana ini dalam pengajaran bahasa Melayu dapat membantu kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.